Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu kita kembali pada hari ini dengan uh, topik pembelajaran sains iaitu mikroorganisma. Sebelum kita pergi dengan mikroorganisma, kita ingat pada minggu lepas cikgu sudah bagi tahu tentang dua jenis mikroorganisma iaitu fungi dan juga algae. Sekarang kita pergi tiga lagi mikroorganisma yang perlu kita kenali dia, iaitu protozoa, bakteria dan juga virus. Okey. Kita akan pergi setiap satu-satu mikroorganisma ini. Okey, pertama yang ketiga ni kita akan pergi kepada protozoa. Okey, protozoa ni saiz dia adalah 5 mikrometer hingga 205 mikrometer. Bila ia disebut mikrometer, ia perlu dilihat melalui mikroskop cahaya berkuasa rendah. Manakala ciri protozoa juga ia adalah mikroorganisma unisel. Okey, protozoa ni dia hidup secara berkoloni. Maksud berkoloni ialah berkumpul. Dia duduk ramai-ramai. Dia akan hidup, dia akan wujud secara banyak. Okey, bagaimana pula bentuk dia? Okey, protozoa ni dia mempunyai pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk. Perhatikan struktur antara contoh protozoa iaitu paramecium dan juga amoeba. Okey, pada rajah 1.9 hingga 1.10. Ini adalah paramecium, manakala yang ini adalah amoeba. Okey, paramecium SP ni berbentuk seperti bentuk selipar. Tengok, macam bentuk selipar kan. Bila kamu tengok selipar, ingatlah paramecium. Dan mempunyai struktur seperti makronukleus, sitoplasma, vakul makanan, vakul yang mengecut, membran sel dan rambut halus yang dikenali silia. Kalau kamu tengok dekat gambar rajah yang ni, kita dah ada lengkap dah dia punya gambar rajah. Ni vakul mengecut, makronukleus, dia ada makronukleus, ini ada vakul makanan, silia, sitoplasma dan juga membran sel. Amoeba ni dia tak ada bentuk yang tetap. Dia berbeza dengan paramecium. Paramecium dia ada bentuk yang tetap, iaitu bentuk dia slipper. Contoh dia, tapi dia ada lagi lah bentuk-bentuk apa lagi kan. Okey, tapi amoeba ni dia tak ada bentuk yang tetap. Tidak ada bentuk yang tetap. Bentuknya sentiasa berubah apabila ia bergerak. Okey, kemudian amoeba ni mempunyai struktur seperti dia ada nukleus, dia ada vakul mengecut, vakul makanan, dia ada sitoplasma dan juga membran sel. Okey, seterusnya nutrisi. Protozoa ni dia mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis. Bila dia boleh menjalankan fotosintesis, apa yang dia ada? Kalau dia boleh menjalankan fotosintesis. So, soalan yang pertama, kenapa protozoa ini boleh menjalankan proses fotosintesis? Okey, itu soalan pertama yang perlu kamu jawab di dalam ruangan komen YouTube Cikgu. Okey, kemudian ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium. Amoeba SP mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Okey, soalan yang kedua yang kamu perlu tahu ialah kamu cari maksud fagositosis. Okey, apa itu maksud fagositosis? Amoeba SP menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium atau dikenali sebagai kaki palsu. Pseudopodium ni maksud dia kaki palsu. Tugas dia apa? Untuk bergerak dan juga mengepung makanan semasa fagositosis. Okey, tengok ni.
Ini gambar-gambar rajah dia. Tengok makanan. Ni contoh ni makanan. Okey. Yang ni ameba, tengok ni. Nampak tak yang di kawasan ni? Di kawasan ni ialah dikenali sebagai pseudopodium. Okey. Ameba bergerak ke arah makanan. Kemudian sudut kaki palsu ni dia akan kepung. Tengok dia akan kepung. Dia akan kepung makanan. Kemudian bakul makanan terbentuk. Selepas dia kepung, dia akan bentukkan satu bakul makanan. Kemudian bakul makanan itu akan dicerna dan nutrien akan diserap. Alright. Okey, seterusnya. Bagaimana ia membiak pula? Okey, para manusia membiak secara berbelahan dua. Sama juga yang sebelum ni yang cikgu ajar, iaitu belahan dua bermula dengan pembahagian nukleus. Mula-mula dia kena bahagi dulu nukleus. Selepas tu barulah ia diikuti dengan pembahagian sitoplasma. Paramecium dan ameba membiak secara ekseks melalui belahan dua. Sel induk membahagi dua untuk membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Okey, paramecium membiak juga secara seks melalui konjugasi. Dua paramecium bertaut dan bertukaran bahan genetik berlaku. Okey, ini belahan dua. Okey, dia belah nukleus dulu, barulah diikuti dengan sitoplasma. Dia akan menghasilkan dua nukleus ni kan. Dua nukleus kan. Okey, sama juga dengan ameba. Okey, manakala kalau seks berlaku dua. Berlaku dua paramecium. Okey, itu contohnya ini paramecium pertama, paramecium yang kedua. Okey, paramecium pertama yang kedua ni kalau kamu tengok dia akan hasilkan genetik di sini. Ni akan berlaku pertukaran genetik, ni genetik dia. Okey, kemudian berlaku konjugasi, maksudnya dia bertaut. Dia bertaut, kemudian genetik yang ni akan masuk ke sini, genetik yang ni akan masuk ke sini. Dia bertukar. Okey, kemudian jadilah dua paramecium. Kemudian selepas pertukaran genetik berlakulah pembiakan empat sel anak. Okey, pembiakan sel paramecium melalui konjugasi. Okey, seterusnya. Habitat paramecium ialah biasanya tinggal di air tawar. Ameba pula biasanya berada di tanah yang lembat, air tawar, air laut dan juga perumah. Okey, itu protozoa. Okey, sekarang kita pergi kepada bakteria pula. Okey, saiz bakteria merupakan makroorganisma unisel yang berukuran 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Okey, bakteria dapat dilihat mikroskop bercahaya tinggi. Ia lagi kecil daripada protozoa. Okey, sebab 0.2 hingga 10 mikrometer. Kalau yang protozoa tadi 0.5 hingga 250 mikrometer, kita guna cahaya kuasa tinggi. Tapi kalau bakteria kita perlu cahaya kuasa yang mikroskop cahaya kuasa tinggi. Okey, bentuk dia. Penamaan dan pengelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asas bakteria, iaitu Sphaera, Coccus nama dia, Pili ataupun Spirillum, Root, Bacillus, Vibrio. Okey, nama-nama ni bentuk-bentuk ni akan memberi nama kepada bakteria tersebut. Contohnya Streptococcus. Coccus ni maksudnya dia bentuk apa? Dia bentuk Sphaera. Tengok Sphaera punya virus dia. Manakala kalau Thyropina pallidum, bagaimana kita nak tahu dia bentuk spirillum ni? Ada perkataan dum belakang ni. Okey, iaitu bentuk spirillum. Spirillum. Okey, manakala Bacillus anthracis. Bentuk Bacillus bentuk macam mana? Bentuk rock. Bentuk rock. Manakala
Vibrio cholera. Okey, bentuk vibro ni dia ada berbentuk koma. Okey. Soalan yang ketiga. Apakah bentuk bakteria yang dikenali sebagai Diplococcus? Okey, cabaran minda ini. Jadi, apakah bentuk bakteria yang dikenali sebagai Diplococcus? Okey, 3 soalan dah. Cikgu berikan 3 soalan. Cuba cari dan komen jawapan kamu di dalam ruangan YouTube. Alright. Kemudian struktur asas dia. Okey, kita kenal bentuk-bentuk asas dia yang perlu ada dekat bakteria. Okey, kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel. Dia ada dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel ini tidak dibina daripada selulus. Dia tidak dibina daripada selulus, tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Okey, ini tengok ni. Dinding sel dia. Dinding sel dia tidak dibina dengan selulosa. Okey. Manakala kalau kita ingatkan kembali, kalau dinding sel tumbuhan dibina melalui dibina oleh selulosa. Sesetengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Dekat dinding sel tu dia ada kapsul lagi. Kapsul lagi untuk lindung lagi dinding sel itu. Sesetengah bakteria pula mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili. Dia ada rambut halus dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Sesetengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakan. Flagellum ni tugas dia untuk membantu pergerakan. Pili yang ada dekat bahagian sel ni adalah tujuan dia untuk melekat sahaja. Okey, bagaimana dia makan? Ambil nutrisi. Bakteria mendapatkan makanan melalui pelbagai cara. Bakteria yang mempunyai klorofil menghasilkan makanannya sendiri. Sesetengah bakteria bersifat parasit yang mendapatkan nutrien daripada perumahnya. Okey, jadi kamu jumpa perkataan parasit. Alright, terdapat juga bakteria saprofik yang mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati. Tengok. Jadinya bakteria ni ada 3 jenis. Satu bakteria yang boleh buat makanan sendiri, satu bakteria yang ambil makanan daripada nutrien daripada perumahnya sampai membuatkan perumahnya rosak. Manakala ada bakteria yang ambil, yang ketiga ni ada bakteria yang ambil makanan daripada organisma yang telah mati. Itu cara bakteria nak dapatkan makanan. Ada tiga jenis lah bakteria ni yang nak dapatkan makanan dia. Okey, seterusnya bagaimana habitat bakteria ini? Okey, bakteria ni dapat ditemukan dalam udara, air, tanah dan kesemua organisma bahaya meremput. Masuknya di sini ialah bakteria ni ada sahaja di mana-mana sahaja. Ada sahaja di mana-mana. So sebab itu saranan KKM kata suruh kita cuci tangan, cuci tangan selepas pegang sesuatu. Sebab apa? Bakteria ni ada di mana-mana supaya kita dapat mengurangkan lagi jangkitan yang melibatkan bakteria. Okey, seterusnya bagaimana cara pembiakan bakteria ni? Bakteria ni dia membiak ada 2 juga, iaitu asexual dan juga seks. Sama juga, belahan dua dan berlaku konjugasi. Kalau berbelahan dua, cikgu bagi tahu itu dia belah dulu nukleus, kemudian baru diikuti dengan sitoplasma. Okey, manakala konjugasi dia ada 2. Okey, 2 bakteria ni dia akan berkonjugasi. Okey, bagaimana dia berkonjugasi? Dia akan membentukkan tiub.
Dia lain. Dia membentukkan tiub. Kemudian berlaku pertemuan antara dua sel, barulah perpindahan bahan genetik ni pindah dekat sini. Okey, kemudian berlaku apabila sebahagian plasmid didermakan. Sel anak dengan kandungan genetik yang sama. Itu ni sel penderma, dia ada sel penderma dan juga sel penerima. Itu pembiakan secara aseks dan juga seks. Dan apakah ciri-ciri istimewa yang terdapat pada bakteria ni? Okey, contohnya bakteria Bacillus anthracis ni membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim. Maksud yang ekstrim ni kawasan yang panas, sejuk ataupun kemarau dan juga kekurangan makanan. Endospora ni ialah spora yang membentuk di dalam sel bakteria yang mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Permukaan perlindungan endospora ni akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria baru. Maksudnya di sini ialah tugas endospora ni untuk lindungi spora, melindungi spora daripada terdedah dengan kawasan-kawasan ekstrim. Contohnya tadilah panas, sejuk, kemarau, ataupun tempat kekurangan makanan. Ada empat keadaan ni. Tetapi dia punya permukaan ni, endospora ni, permukaan perlindungan endospora ni akan pecah bila dia dapat tahu bahawa kawasan yang dia tinggal tu boleh sesuai untuk berlaku pembiakan, untuk menghasilkan bakteria baru dia pecah. Kalau selagi tak kena dengan kawasan yang dia nak, dia takkan pecah. Itu sahaja untuk bakteria. Dan akhir sekali kita pergi kepada virus. Virus ni. Apa beza dia pula virus ni? Virus merupakan mikroorganisma yang paling seni. Dia kata maksud dia paling seni, maksudnya paling kecil dengan saiz kurang daripada 0 hingga 5 mikrometer. Virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Jadi kita dapat beza dah antara protozoa, bakteria dan juga virus. Kalau protozoa, kita boleh tengok protozoa ni mikroskop yang bercahaya kuasa rendah. Tapi bakteria menggunakan mikroskop cahaya kuasa tinggi. Dan akhir sekali, yang ketiga iaitu virus, kita kena tengok virus ni menggunakan mikroskop elektron. Bagaimana bentuk virus ni? Virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza seperti spira, helix, polyhedra dan kompleks. Gabungan antara helix dengan polyhedra, tengok rajah 1.17 ni. Tengok ni. Ini di antara bentuk-bentuk virus. Bentuk spira, helix, polyhedra dan bentuk-bentuk kompleks. Ini contohnya virus influenza. Biasanya virus influenza ni bentuk bulat kan. Cuma contohnya virus COVID-19 sekarang ni, dia ada spike kan. Ada spike, ada cakuk kat tepi ni kan. Tapi dia stay lagi dalam bentuk bulat. Itu namanya virus influenza. Manakala virus mozaik, dia berbentuk macam ada lapisan protein, macam bentuk mozaik ni. Kemudian adenovirus. Dan akhir sekali iaitu bentuk kompleks, iaitu lapisan protein, ada DNA, dia bentuk macam alien ni. Bentuk dia macam alien. Ada 4 bentuk ni, kamu kena ingat lah. Bentuk spira, bentuk helix, bentuk ni, kemudian polyhedra, dan juga bentuk kompleks. Apa struktur asas dia?
Okey, virus ni dia terdiri daripada bebenan asid nukleat, iaitu asid deoksiribonukleik DNA atau asid ribonukleik RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virus. Maksudnya kapsid ni akan tentukan bentuk virus ni apa. Alright, itu struktur asas yang perlu kamu kenali dia. Okey, apa ciri-ciri khas yang virus ni? Pertama, dia berbeza dengan organisma lain. Virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus ni dia hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya. Itu kehebatan virus ni. Dia hanya membiak bila dia jangkiti sel perumahnya. Okey, contohnya yang berlaku sekarang ni itu COVID-19. Virus ni bila dia masuk dalam badan kita, kemudian dia membiak di dalam badan kita. Sebab itu virus ni pihak doktor dia kata ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Sebab apa wujudnya tahap tu? Sebab virus tu sudah membiak di dalam tubuh badan manusia. Okey. Tengok urutan proses pembiakan bakteriofag dengan menjangkiti bakteria iaitu sel perumahnya. Tengok ni, ini bakteria, ini virus. Kemudian dia melekat diri pada permukaan sel perumahannya seperti bakteria. Kemudian virus ni menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Dia akan suntik. Kemudian bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam bakteria untuk membiak lapisan protein atau kapsid. Maksudnya di sini ialah genetik virus tu dia akan kawal semua sel bakteria ni, dia ambil semua apa yang ada dekat bakteria ni untuk digunakan dan membina lapisan protein ataupun kapsid. Kemudian bila dah masuk, bilangan virus baru yang dihasilkan bakteria akan bertambah di dalam bakteria ni sampailah pada satu tahap virus baru ni akan memecahkan bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Itu tugas dia. Dia serang bakteria, dia masuk dalam bakteria ni, kemudian sampai satu tahap bakteria ni pecah, dia akan keluar anak-anak dia ni pun akan serang bakteria-bakteria yang lain. Okey, itu sahaja untuk hari ini. So, ada 3 soalan yang kamu perlu jawab dalam pengucapan cikgu tadi. Jadi, cikgu harap 5 mikroorganisma ini kamu boleh ingat dan hafal. So, tugasan yang keempat ialah buat satu jadual. Okey, nyatakan setiap perbezaan ke-5 mikroorganisma yang kita pelajari pada hari ini. Bila maksud dengan perbezaan, perbandingan dan perbezaan, mesti ada persamaan, mesti ada perbezaan. So, jadi cikgu nak cuba senarai pembandingan di antara ke-5 mikroorganisma itu, iaitu yang pertama fungi, alga, protozoa, bakteria dan akhir sekali virus. Ada 5 mikroorganisma yang perlu kita kenali dia betul-betul. Okey, sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan topik-topik yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.